Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Nas'alullaha ta'ala an yukrimana bil ikhlas wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang saya muliakan Puan Pengetua SMK Taman Daya, Puan Suryati binti Tikun, penolong-penolong kanan, barisan guru, seterusnya para pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan yang istimewa, kerana pada bulan ini dilahirkan seorang yang sangat istimewa. Bahkan baginda adalah seafdal makhluk secara mutlak, iaitulah kekasih kita, harapan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan inilah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dilahirkan oleh ibunya Aminah bintu Wahbin di satu tempat di Mekah yang dinamakan sebagai Suqul Lail. Maka insya-Allah telah menjadi adat para muslimin, telah menjadi adat orang Islam, apabila sampai saja bulan Rabiul Awal, orang Islam akan menzahirkan kegembiraan mereka, akan meluahkan rasa gembira mereka, rasa syukur mereka atas kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dengan itu, dengan keberkatan bulan ini, kita adakan ceramah dengan menggunakan medium yang ada, dengan kekangan yang kita ada sekarang ini, corona dan seumpamanya. Kita buat juga ceramah Maulidur Rasul, supaya hati kita ini sentiasa basah dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barisan guru, para pelajar yang saya kasihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul ayya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, Nabi kata fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, Allah taala akan redha kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan. Wajib kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh tidak cinta kepada baginda, sedangkan baginda lah yang mengajarkan kita iman, yang dengan iman ini kita diharamkan daripada kekal dalam neraka. Bahkan dengan iman inilah kita akan dimasukkan ke dalam syurga dan kekal dalam syurga selama-lamanya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah yang menunjukkan kepada kita jalan menuju ke syurga, tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kurniakan nikmat kepada orang-orang beriman, tempat yang tidak ada padanya kesedihan, tidak ada padanya bala, musibah, tidak ada padanya perkara yang mengganggu ahli syurga. Tempat yang kita idam-idamkan, syurga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kegembiraan selama-lamanya. Rasulullah yang ajarkan kepada kita, Rasulullah yang tunjukkan kepada kita jalan menuju ke syurga. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita apakah perkara yang memanfaatkan kita di akhirat dan apa perkara yang memudaratkan kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan baginda lah yang mengajarkan kita tentang salat,
puasa, zakat dan haji. Rasulullah juga yang telah mengajarkan kita bagaimana untuk mencintai saudara muslim yang lain. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk berbakti kepada ibu bapa dan bagaimana cara untuk berbakti kepada jiran. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda lah orang yang paling takutkan azab bagi kita di akhirat kelak. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah aku terlebih dicintainya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kepada seluruh makhluk, maka imannya telah pun sempurna. Untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh pelajari daripada kisah-kisah para sahabat dan orang-orang saleh bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok contohnya, ada seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Khubayb bin Adi seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia cinta dirinya sendiri. Dia lebih risaukan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia risaukan dirinya sendiri. Satu ketika orang-orang kafir mereka tangkap Khubayb bin Adi. Mereka gantungkan Khubayb bin Adi pada satu kayu dan mereka nak membunuh Khubayb bin Adi. Dihunuskan pedang pada leher Khubayb bin Adi. Kemudian dikatakan kepada Khubayb, "Wahai Khubayb, adakah engkau mahu kalau engkau dibebaskan dan Muhammad diambil untuk menggantikan tempatmu?" Kata Khubayb bin Adi, "La wallahi, tidak demi Allah." Kata Khubayb bin Adi, "Aku tidak rela Muhammad disakiti walaupun dengan sebilah duri pada kakinya." Tengok bagaimana cinta Khubayb bin Adi kepada Nabi. Walaupun nyawanya di hujung tanduk, bila-bila masa dia boleh dibunuh oleh kafir Quraisy, dihunuskan pedang pada lehernya, tapi dia tetap cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Aku tidak rela Muhammad disakiti walaupun dengan sebilah duri pada kakinya." Radhiyallahu anhu. Tengok macam mana cinta Khubayb bin Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tengok kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk akthar min kulli makhluk." Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab dia berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu lebih daripada aku cinta seluruh makhluk, ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Umar, "Akthar min nafsika wa ahlika wa malik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mafhumnya, lebih daripada kamu cinta diri kamu sendiri, lebih daripada kamu cinta ahli keluarga kamu dan harta benda kamu? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah." Sayyidina Umar cinta kepada Nabi lebih daripada dia cinta dirinya sendiri, lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, dan lebih daripada dia cinta harta bendanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang dan sekarang wahai Umar, kamu telah pun sampai ke tahap yang sempurna dalam mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar
cinta kepada Nabi lebih daripada dia cinta dirinya sendiri, lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, lebih daripada dia cinta harta bendanya. Kalau kita tengok pula kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq ketika mana beliau menemani Nabi, dia bersama dengan Nabi SAW. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, ketika mana mereka berjalan, Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang dia jalan depan Rasulullah, kadang-kadang dia jalan belakang Nabi, kadang-kadang jalan belah kanan Nabi, kadang-kadang dia jalan belah kiri Nabi. Ini pelik. Cuba kalau kita jalan dengan kawan kita, atau suami jalan dengan isterinya, kadang-kadang dia jalan belah kanan, kadang jalan belah kiri, kadang jalan belah depan, kadang jalan belah belakang. Ini pelik. Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, "Ma hadza ya Abu Bakar?" Apakah ini wahai Abu Bakar? Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, dengar dan fikir dan lihat bagaimana cara orang yang mencintai Rasulullah berfikir. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mafhumnya, ya Rasulullah, apabila aku berjalan di hadapanmu, aku takut kalau orang kafir Quraisy akan menyerangmu dari kanan, aku pergi ke belah kanan. Apabila Abu Bakar jalan belah kanan, dia risau kalau musuh serang Nabi dari belakang, dia pergi belakang. Bila dia jalan belah belakang, dia risau musuh serang Nabi dari belah kiri, dia pergi belah kiri. Biar dirinya menjadi benteng, menjadi perisai untuk Nabi SAW. Dia tidak rela Nabi Muhammad SAW disakiti. Kemudian tengok lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Abu Bakar dan Rasulullah sampai di hadapan pintu Gua Tsaur, Abu Bakar tak bagi Nabi SAW masuk dulu. Bahkan Abu Bakar katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku masuk dulu." Abu Bakar masuk dulu dalam gua, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua. Apabila Abu Bakar masuk dalam gua, apa yang dia buat? Kenapa dia nak masuk dulu dalam gua? Supaya kalau ada apa-apa bahaya dalam gua tersebut, tak kena kepada Nabi SAW. Dia tak rela Nabi SAW disakiti. Jadi apabila Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam gua, ada beberapa lubang dalam gua tersebut yang mungkin saja dihuni oleh binatang-binatang berbisa. Apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia ambil kain, perca kain, dia sumbat dalam lubang. Ambil perca kain, sumbat dalam lubang. Sampailah ada satu lubang. Tak cukup kain untuk ditutup, maka ditutup dengan sebelah kakinya. Kemudian dia jemput Nabi SAW untuk masuk dalam gua. Lalu Nabi SAW merehatkan badan. Nabi SAW meletakkan kepala baginda yang mulia atas ribaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Ketika mana Nabi SAW tidur atas riba Abu Bakar, sebelah kaki Abu Bakar tadi dia tutup salah satu lubang dalam Gua Tsaur. Rupanya dalam lubang tadi itu ada binatang yang berbisa yang mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apabila ular yang berbisa ini mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq, pasti Abu Bakar As-Siddiq rasa sakit. Tapi dia tak mau kejutkan Nabi SAW yang tidur atas ribanya. Maka dia cuba menahan kesakitan tersebut. Tapi kesakitan itu semakin mencengkam, sehingga akhirnya air mata Abu Bakar As-Siddiq mengalir dan menitis atas ribaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW terjaga. Apabila Nabi terjaga, Nabi tanya Abu Bakar, apa yang berlaku? Abu Bakar bagi tahu bahawasanya kakinya telah dipatuk oleh ular. Tapi dia tak mau kejutkan Nabi. Maka Nabi SAW buat apa? Nabi ambil alio baginda yang mulia dan Nabi sapukan pada tempat yang dipatuk ular tersebut, serta merta sembuh dengan berkat Nabi SAW. Nabi, segala pada diri baginda itu barakah. Rambut baginda barakah, jasad baginda barakah, perkara yang bersentuhan dengan baginda barakah, alio baginda barakah.
segala yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam agung. Lihat bagaimana cinta Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada asalnya beliau merupakan antara orang yang paling kaya dalam kalangan Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq merupakan antara orang yang paling kaya dalam kalangan Quraisy. Tapi apa yang dia buat dengan hartanya? Semua hartanya itu dibelanjakan untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu agama Islam. Semuanya diberikan untuk membantu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu dakwah Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar selesai menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah fisabilillah untuk bantu dakwah, maka Nabi SAW tanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu, wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia cinta kepada Rasulullah lebih daripada seluruh harta bendanya, lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada ahli keluarganya, bahkan lebih daripada seluruh makhluk radhiyallahu anhu. Belajarlah daripada kisah cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, kita tengok pula kisah sahabat yang perempuan, sahabiyah. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar bernama Nusaibah radhiyallahu anha. Ketika itu berlakunya peperangan Uhud. Berlaku perang Uhud. Ketika mana berlaku perang Uhud itu, antara yang menyertai peperangan tersebut adalah ayahnya, ayah Nusaibah ni, suami dia, anak lelaki dia, saudara lelakinya, semuanya menyertai peperangan Uhud bersama dengan tentera Islam. Dan termasuklah yang berada bersama dengan tentera Islam ketika perang Uhud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlakunya perang Uhud itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua, Nusaibah berada di Madinah Al-Munawwarah. Ketika mana Nusaibah berada di Madinah dan sedang berlangsungnya perang Uhud, tersebar kabar angin bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dalam medan perang tersebut. Nusaibah radhiyallahu anha, dia cinta Rasulullah lebih daripada dia cinta ahli keluarganya, lebih daripada dia cinta seluruh makhluk. Apabila tersebar sampai kepada Nusaibah kabar angin bahawa Nabi SAW telah terbunuh dalam medan perang tersebut, Nusaibah radhiyallahu anha tak mampu nak duduk diam dalam Madinah. Terus, walaupun dia seorang wanita, apa dia buat? Terus dia menuju ke medan Uhud untuk mendapatkan Rasulullah SAW. Nak pasti adakah betul-betul Nabi SAW telah terbunuh dalam medan perang tersebut. Apabila Nusaibah radhiyallahu anha sampai ke medan perang untuk mencari Nabi SAW, ada tentera Islam yang nampak dia. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Adakah kamu Fulanah binti Fulan?" Katanya, "Ya." Kemudian dia beritahu kepadanya, "Ketahuilah bahawa ayah kamu telah terbunuh dalam medan perang. Ayah kamu dah mati dibunuh dalam medan perang ini." Apabila diberitahu kepada Nusaibah bahawa ayahnya terbunuh dalam medan perang, dia sangat sayang kepada ayahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana perasaan seorang anak yang bertakwa, begitu sayang dan nakkan kebaikan bagi ayahnya, begitu sayang kepada ayah dia. Tapi dia sayang Rasulullah lebih daripada dia sayang ayahnya. Nusaibah, apabila diberitahu kepadanya ayahnya terbunuh dalam medan perang, apa kata Nusaibah? Nusaibah kata, "Aina Rasulullah?" Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetap yang keluar daripada mulutnya, di mana Rasulullah?
Kemudian diberitahu kepadanya, Rasulullah ada di depan sana, pergi depan lagi. Dia pergi lagi, masuk lagi dalam medan perang. Ada pula diberitahu kepadanya bahawasanya saudara lakinya terbunuh. Tetap dia tanya, mana Rasulullah? Kemudian diberitahu pula kepadanya suaminya terbunuh. Tetap dia tanya, mana Rasulullah? Kemudian diberitahu pula kepadanya anaknya terbunuh. Tetap dia tanya, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan betapa sayang seorang ibu kepada anaknya. Kebanyakan kita hari ini, kalau anak kita jatuh, hati kita jatuh sekali dengan dia. Subhanallah. Bayangkan macam mana Nusaibah begitu sayang kepada anaknya. Tapi apabila dia beritahu kepada Nusaibah ketika itu bahawa anaknya telah pun dibunuh dalam medan perang, tetap yang dia tanya, aina Rasulullah? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian akhirnya diberitahu kepadanya, Rasulullah ada di depan sana, pergi lagi ke depan. Dia pergi lagi ke depan. Kemudian dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menghayun pedang ke kiri dan ke kanan melawan orang-orang kafir. Apabila melihat keadaan ini, terus Nusaibah pergi meluru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memegang hujung baju Rasulullah. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, musibah yang menimpa aku atas kematian ahli keluargaku lebih ringan daripada musibah kehilanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana cinta dan sayangnya Nusaibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, musibah kehilangan kematian ahli keluargaku lebih ringan daripada musibah kehilanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana cinta Nusaibah radhiyallahu anha kepada Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tengok kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat dalam medan perang, apabila mereka melawan orang-orang kafir, mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badan mereka. Mereka jadikan badan mereka ini kubu untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia akan dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Dan insya-Allah orang yang benar-benar sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi. Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Mafhumnya, sahabat ni dia bagi tahu dia sangat sayang dekat Nabi, dia sangat cinta pada Nabi. Nabi bagi tahu kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang di hari akhirat. Subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita dikurniakan cinta yang sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar cinta pada Rasulullah, tidak cukup dengan dia kata aku sayang Nabi, tak cukup dengan dia kata aku sayang Rasulullah. Bahkan hendaklah perbuatannya seiring dengan kata-katanya bahawa dia cinta pada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah mestilah dia ikut apa yang diajarkan. Dia usaha untuk ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut akidah dan hukum hakam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Amal ibadah tidak sah, tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman kepada Allah.
Yang dikatakan mengenal Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, secara ringkasnya telah disebutkan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, seorang ulama sufi yang besar, keturunan Nabi SAW. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir mengatakan, sehabis-habis mengenal Allah adalah meyakini bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa Allah menyerupai makhluk dan tanpa Allah Ta'ala bertempat. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala wujud dan tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Nabi SAW mengajarkan kita bahawa Allah pencipta kita tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah yang ciptakan jisim yang besar seperti bukit dan gunung, Allah tidak sama dengan jisim yang besar. Allah ciptakan jisim yang kecil seperti semut dan habuk, Allah tidak sama dengan jisim yang kecil. Allah yang ciptakan jisim yang latif, yang tidak boleh dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, udara dan roh. Ya, ini juga jisim di sisi ulama tauhid, tapi jisim yang halus. Allah tidak sama dengan jisim yang halus. Allah yang ciptakan jisim yang kasar, yang boleh dipegang dengan tangan seperti pokok, batu. Allah Ta'ala tidak sama dengan jisim yang kasar. Allah yang ciptakan segala sesuatu, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Kita belajar, alhamdulillah, di negeri Johor kita belajar sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Bersalahan Allah dengan yang baharu, iaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamithlihi syai', tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam apa jua sudut sekalipun. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu sesekali samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini akidah para pencinta Nabi yang sebenar. Kita meyakini bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk ini lemah. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, bermaksud Allah Ta'ala juga lemah. Ini mustahil. Makhluk ini diciptakan. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, bermaksud Allah juga diciptakan. Ini mustahil. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dalam apa jua sudut, apa jua aspek sekalipun. Maka Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan besar atau kecil, panjang atau lebar. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan naik atau turun, bergerak atau diam, berjalan atau berlari. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan anggota badan yang besar atau anggota badan yang kecil. Ini sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan rupa atau bentuk atau saiz atau ukuran. Ini semua sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan perasaan. Ini sifat makhluk. Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu, tidak ada persamaan yang sama, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita kata Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dalam apa jua sudut sekalipun, difahami bahawa Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di suatu tempat, bukan di mana-mana tempat. Kita makhluk, kita berada di satu tempat. Udara juga makhluk, udara berada di mana-mana tempat. Allah Ta'ala tidak sama dengan seluruh makhluk. Maka Allah Ta'ala bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Bahkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Ini kena ingat betul-betul. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Apa sahaja yang tergambar di fikiran kita, sama ada perkara itu betul-betul ada, realiti atau sekadar khayalan, itu adalah makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran.
Maka orang yang benar-benar cinta dan kasih kepada Nabi SAW, dia mesti nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Dan antara syarat untuk masuk syurga, syarat utama untuk masuk syurga, mestilah seseorang itu beriman, berakidah dengan akidah yang benar seperti akidah Nabi SAW. Maka ini secara ringkas yang sempat saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, barisan guru dan para peserta, para pelajar semua. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang kita dengar pada hari ini, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan memakbulkan hajat-hajat permintaan kita untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul, dan mudah-mudahan kita berjumpa nanti secara fizikal satu hari nanti, insya-Allah. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Taman Daya, khususnya kepada Puan Pengetua Puan Suryati binti Tikun, kepada penolong-penolong kanan, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Wahid, dan kepada penganjur secara amnya yang sudi memberi saya kesempatan untuk sama-sama kita zahirkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi SAW pada bulan Rabiul Awwal. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.